Assalamualaikum and hello. Video ini akan disambung dengan subtopik 2.2 di mana kita akan belajar tentang nomenclature of alkanes. So, untuk subtopik ini, you will learn how to give the names and then also how to draw the structure of alkanes. So, mari kita go to the first one that you have to know about straight chain. So, untuk alkane, kita ada dalam bentuk straight chain di mana dia hanya mempunyai carbon dan hydrogen atom sahaja. Contohnya, macam mana kita nak bagi, kita akan kira berdasarkan bilangan carbon atom. So, contohnya, kalau kita ada satu carbon, ia akan jadi prefix, iaitu nama depan dia. Which is, kalau kita human, that will be our first name. And then, untuk satu carbon, biasanya kita akan panggil meth. And then, family name untuk alkane, kita akan ambil perkataan di belakang, which is adalah ANE. So, sebab itulah, dia akan jadi methane. Dan methane ini adalah untuk alkane yang mempunyai satu karbon sahaja. So, bilangan dia akan bertambah 2, 3 and so on. Dan nama dia pun akan berubah. So, sekiranya 2, dia akan jadi ethane. 3 dia akan jadi propane, 4 jadi butane and so on. Dan sekiranya anda lihat di sini, apabila dia berada dalam bentuk straight chain, dia tidak boleh ada apa-apa substituent selain hydrogen. So yang menjadi terminal atoms hanyalah hydrogen. So itu adalah di mana first example you have to know where your alkane in straight chain. Okay, seterusnya kita akan teruskan dengan di mana macam mana kita nak bagi naming sekiranya alkane itu mempunyai substituent selain hydrogen. So, benda yang pertama, you have to know when you want to give the names to any compounds in this word, you have to follow the IUPAC, which is IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. So, every compound dalam dunia ni dia ada registered name, sama ada dia punya IUPAC name ataupun common name. So ada dua perkataan yang awak akan selalu dengar. Yang pertama adalah IUPAC name dan yang kedua adalah common name. So yang mana yang kita akan gunakan untuk kita belajar dalam chapter kali ni? Kita akan belajar menggunakan IUPAC name. Common name, maybe kita akan more in depth about that in chapter 3 or chapter 4. Okay. So, mari kita tengok contoh di mana, macam mana kita nak bagi nama kepada alkane. Dia ada rules dia yang tersendiri. You have to obey the rules. So, rule yang pertama, awak kena tentukan siapakah yang akan jadi parent. So, macam mana nak tentukan parent? Parent adalah main chain, di mana carbon chain yang paling panjang. So, this is refer to the longest carbon chain. And then, family name, sekiranya dia adalah alkane dalam kes ini, dia akan jadi berakhir namanya akan jadi ane. And then seterusnya, substituents, mana-mana substituents yang akan ada dekat compound tersebut akan jadi nama depan dia. Dan sekiranya you have more than one substituents, you have to give the numbering to indicate the position of that substituent. So, mari kita tengok macam mana substituent. Kita nak kenal substituents. So, substituents boleh jadi dalam bentuk alkyl groups ataupun dalam bentuk atom. So, ada dua form untuk substituents. So, macam mana kalau kita tengok ada a lot of substituents yang boleh jadi untuk attach kepada parent chain. So, P dalam kes ini adalah parent chain, di mana awak punya alkane yang paling panjang carbon chain dia. So, contohnya, saya akan perkenalkan substituents mengikut bilangan carbon atoms. For example, saya ada CH3 yang attach kepada parent, nama dia akan jadi methyl. So, kes sekarang, apabila dia alkane, dia akan stay sebagai ane, ANE dekat hujung. Apabila dia jadi alkyl group, so nama dia akan bertukar jadi HYL. So, dekat hujung dia akan jadi YL. So, untuk satu CH3, satu carbon yang menjadi substituents, dia akan jadi methyl. Dua carbon yang jadi substituents, ethyl. 3 carbon, dia akan jadi propyl. And then, untuk 3 carbon, dia ada special case di mana dia ada lagi satu structure yang boleh jadi substituents apabila namanya adalah isopropyl. Or another form yang kita akan selalu nampak adalah di mana
parent chain ini dalam bentuk skeletal, dia adalah dalam bentuk macam kaki ayam. So, bila saya mention kaki ayam, awak akan ingat dia adalah isopropyl, di mana bentuk dia like this, attached kepada one carbon in the middle, and then you got 2 CH3 attached to it. So, itu yang dimaksudkan apabila substituents yang dinamakan isopropyl. Seterusnya, untuk karbon 4 karbon, so untuk 4 karbon, apabila awak ada 4 karbon attach sebagai substituents, dia akan jadi butyl. Sekiranya awak ada another form, which is ini parent chain awak dan awak ada CH2, dia attach kepada CH, di mana CH ni ada bentuk like this. So dalam skeletal dia akan jadi like this, P bonded kepada first carbon, and then bonded kepada second carbon, and then second carbon awak ada CH3. So, ini adalah yang dinamakan bentuknya isobutyl. So, ini adalah isobutyl. Iso ni merujuk kepada dia punya bentuk kaki ayam tu, which is V form ni. So, sebab tu dia ada iso dekat depan. Okay, butyl sebab dia ada 4 carbon untuk substituents ni. Okay, next one, sekiranya saya ada masih lagi 4 carbon, contohnya saya ada parent chain yang attach kepada CH2, CH kepada CH3 dan CH2CH3, masih lagi 4, dan this carbon yang attach kepada parent chain adalah secondary carbon, ianya kita panggil sebagai set butyl. So macam mana bentuk dia dalam bentuk skeletal, dia boleh jadi P bonded kepada C, ini satu, CH3, ini. Oh, sorry. Jadi ini. Jadi ini. So, ini yang kita panggil sebagai set butyl. So, awak kena hafal all of these things, iaitu dia punya substituents. Okay, mari kita go to another one more. Apabila awak masih lagi ada 4 carbon atoms untuk substituents, di mana dia attach kepada parent chain, tapi this carbon sudah jadi tertiary carbon, kita akan panggil substituents ini adalah third butyl. So, third butyl adalah ini punya form. So, macam mana kalau dia dalam bentuk skeletal? Dalam bentuk skeletal dia akan jadi P bonded kepada carbon yang ada 3 CH3. Okay, so itu adalah third butyl. Dan kita merujuk kepada this carbon yang ada tertiary kelas dia. Okey, sama macam case tadi, kita merujuk kepada this carbon yang ada secondary kelas dia. Okey, so berbalik semula seterusnya kepada carbon yang ada 5. Okey, 5 carbon, kalau dia dalam bentuk straight chain, substituent di sini dalam bentuk straight chain, kita panggil dia pentyl. Seterusnya, apabila kita ada isopentyl. So, isopentyl, kita masih lagi, bila iso saya cakap tadi, dia dalam bentuk kaki ayam. So, kita kekalkan kaki ayam. Kalau nak tahu cara yang mudah, kita ada kaki ayam. Lukis dulu kaki ayam sebanyak 2. Okay, ni kaki ayam. And then, after that, awak ada 1 carbon dan awak dah guna 3 carbon sekarang. And then awak attach kepada carbon keempat, carbon kelima. And then carbon kelima ini bonded kepada P. So ini yang dinamakan sebagai isopentyl, di mana bentuk kaki ayam ini masih lagi dalam bentuk kangkang, tapi awak ada 5 total carbon atoms. Okay, so itu adalah isopentyl. Seterusnya, kita ada neopentyl, di mana neopentyl, perkataan neo ni menyebabkan bentuk dia akan jadi C in the middle of it, attach kepada 3 CH3 dan satunya attach kepada CH2 dahulu, barulah dia attach kepada parent. So, dalam bentuk skeletal dia macam mana? Dalam bentuk skeletal dia akan jadi P bonded kepada C, bonded kepada another C. Sorry, saya buat dalam bentuk yang mudah untuk awak faham. Saya buat dalam bentuk ZZ. P pada ini, and then ini ada 3. So, ini yang dalam bentuk neopentyl. Okay, so itu so far substituents yang mempunyai 5 carbon. Sekarang kita go to substituents yang ada 6 carbon. So, ada 6 carbon. Case yang pertama adalah di mana dia parent attach kepada C dan dia ada
aromatic ring. So ini yang kita panggil sebagai benzil. Dan satu lagi, P directly attach kepada aromatic ring. Dan kita panggil dia phenyl. Beza phenyl dengan benzil, kalau awak tengok, phenyl aromatic ring ni directly attach kepada parent. Tapi untuk benzil, dia attach kepada CH2 dahulu, barulah parent. Dan kes yang sama, dia masih lagi 6 karbon. Okey, dia masih lagi 6 karbon untuk this case. Okey, cuma untuk phenyl, dia hanya applicable bila parent chain awak melebihi 6 carbon atom. Sebab ini punya ring sudah 6, parent kan kita kena pastikan dia lebih panjang daripada substituents. Okey, awak kena faham, parent chain dekat sini mesti longer than awak punya substituents. Okey, kalau tak dia tak boleh jadi parent. Okey, dia kena paling panjang ataupun paling besar. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan parent. So far, awak sudah belajar page 3 dan juga page 4 about substituents. Okay, dan ini adalah substituents yang boleh jadi dalam bentuk alkyl groups. Dan ini awak kena hafal sebab kita nak bagi prefix ni berdasarkan substituents awak. Kena hafal. Nak tak nak memang kena hafal. Okay, next one, kita go to another form of substituents apabila, kalau tadi Miss cakap dia boleh jadi dalam bentuk alkyl group. So, you already learn based on number of carbon atoms. Macam mana alkyl group boleh exist. Sekarang, awak akan belajar macam mana dalam bentuk atoms untuk substituents. So, dalam bentuk atoms, dia akan directly attach kepada parent chain lah, which is Miss ada a few structure of atoms yang possible ataupun atom sahaja, single atom. Contohnya macam F. Apabila F ini bonded kepada parent chain, for example dia directly bonded kepada parent chain, F ini kita akan panggil sebagai fluoro. And then Cl dia akan jadi chloro. Br dia akan jadi bromo. I akan jadi iodo. And then untuk OH dia akan jadi hydroxy. Dan satu benda kena alert dekat sini, ejaan dia, spelling dia tiada L ya. Spelling dia tiada L. Kalau ada L adalah untuk functional group. So alert dekat sini. Untuk substituents, bila dia jadi substituents dia adalah hydroxy. Tapi bila dia jadi functional group dia adalah hydroxyl. Ada L dekat belakang. Okay, next one, bila kita ada NO2 kita panggil dia nitro. Dan bila dia jadi NH2 dia jadi amino. Okay, so untuk nitro adalah NO2. Untuk NH2, dia adalah amino dan nama yang sama untuk dia punya functional group. Okay, so alert dengan perbezaan. Untuk case sekarang kita belajar tentang substituents, bukannya functional group. Tapi both of those awak kena hafal. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini di mana Miss introduce macam mana kita nak bagi rules untuk naming alkane secara general dan awak mengenali tentang substituents di mana substituents boleh jadi alkyl group ataupun dia boleh jadi atoms. Kalau untuk alkyl group Miss dah buat dalam bentuk table daripada number of carbon is 1 until 6, and then untuk substituents dalam bentuk atom adalah dalam table this one. So all of this kena hafal. That's your job. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Thank you for watching.